Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar pendidikan Islam bersama Ustazah Radia binti Ali dari Sekolah Kebangsaan Kangsar. Okey, Assalamualaikum anak-anak semua. Okey, hari ini kita akan belajar bidang hadis dalam pelajaran 4 ya. Tajuk dia ialah hindari rasuah. Hindari rasuah. Okey, anak-anak boleh rujuk buku teks tahun 6 muka surat 44 hingga 48. Okey anak-anak, muka surat 44, perhatikan dan teliti. Okey, lihat ya, ada gambar ada surat khabar, keratan surat khabar. Penjawab awam kian sedar risiko rasuah. Okey. Apakah yang kamu faham tentang rasuah? Apa yang kamu faham tentang rasuah? Faham tak? Okey, kalau tak faham, kita akan belajar sekejap lagi ya. Bagi anak-anak, muka surat 45, baca dan fahami. Okey, yang ni adalah hadis. Okey, boleh baca sama-sama Ustazah ya. An Abdullah bin Amr qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awrashi wal murtashi. Okey. Okey, hadis ini adalah riwayat Al-Tirmizi. Riwayat daripada Al-Tirmizi. Maksudnya daripada Abdullah bin Amr telah berkata. Okey, Abdullah ni telah berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Okey. Okey anak-anak, muka surat 45, intisari hadis. Rasuah ialah satu pemberian yang diberikan kepada seseorang untuk membenarkan sesuatu yang salah atau membatalkan sesuatu yang benar. Contohnya, seorang pekerja telah menghulurkan sejumlah wang kepada majikannya supaya beliau dinaikkan pangkat dengan segera. Okey anak-anak, muka surat 45, intisari hadis. Rasuah merupakan perbuatan yang boleh mengakibatkan dosa dan mesti kita jauhi kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Nilai: jauhi rasuah. Okey, jangan sekali-kali kita memberi rasuah atau menerima rasuah. Okey, anak-anak, muka surat 45. Okey, lihat gambar ya. Orang yang ini sedang buat apa? Sedang masukkan kad dalam mesin ATM ya. Okey, lihat apa yang dia terfikir. Wah, banyaknya duit pemberian syarikat ini untukku. Dia telah menerima duit daripada syarikat ya. Satu syarikat. Syarikat tersebut mempunyai kepentingan tertentu. Sebab itulah dia beri duit kepada orang ini. Anak-anak, untuk makluman anak-anak, bukan sahaja duit ya, bukan sahaja duit dalam bentuk rasuah ini, bukan sahaja duit. Sembarang bentuk juga boleh dikategorikan sebagai rasuah. Contohnya makanan, barangan, duit ataupun lain-lain lagi. Apabila tujuan dia untuk mendapatkan kepentingan atau untuk mendapatkan sesuatu, ia adalah dikategorikan rasuah.
Contohnya beri duit untuk naik pangkat, beri duit untuk lurus projek, belanja makan untuk mendapat pangkat, belanja makan untuk mendapatkan undian ataupun sebagainya. Ia dikategorikan sebagai rasuah. Faham ya murid-murid? Berjaga-jaga dalam setiap urusan harian kita supaya kita tidak terjebak di dalam rasuah secara sengaja atau tidak sengaja. Faham ya murid-murid? Okey anak-anak, muka surat 46 ya, 46. Okey, lihat murid tu. Dia cakap ya, Ustazah, apakah sebab berlakunya rasuah? Okey, sebab berlakunya rasuah, okey, kita lihat yang nombor 1 ya, iman yang lemah. Apabila iman kita lemah, kita tidak takut dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua, mendahulukan kehendak sendiri, mendahulukan kehendak diri daripada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey anak-anak, muka surat 46. Sebab berlakunya rasuah yang kedua ya, kelemahan diri. Apakah kelemahan diri kita? Iaitu gagal mengawal kehendak diri. Yang kedua, tiada ilmu dan kesedaran tentang dosa dan bahaya rasuah. Sebab itulah terjebak dengan rasuah ya. Okey anak-anak, muka surat 46. Sebab berlaku rasuah yang ketiga. Okey, bersifat tamak untuk mendapatkan sesuatu. Tamak Okey, ingin meraih sesuatu jawatan dengan mudah. Mahu segera hidup mewah. Inilah sifat-sifat tamak yang ada pada diri kita Jadi kita kena jauhi sifat tamak ini, kerana sifat tamak ini adalah sifat siapa? Sifat syaitan. Okey, janganlah kita bersifat tamak. Okey anak-anak, muka surat 47. Kesan rasuah dan kebaikan menjauhinya. Okey, lihat nombor 2 tu ya. Banyak kesannya ya murid-murid, antaranya ialah menjatuhkan maruah diri. Apabila kita terbabit dengan rasuah, dia akan menjatuhkan maruah diri. Yang kedua, menimbulkan permusuhan. Seterusnya, sifat amanah dan tanggungjawab akan terabai. Okay, yang keempat, kestabilan sesuatu organisasi akan tergugat. Kelima, mendapat kemurkaan dan laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, hidup tidak diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Takut tak? Jadi kita jangan terlibat dengan rasuah ya anak-anak, sebab banyak kesan yang tak baik akan ada pada diri kita lah bila kita terjebak dengan rasuah. Okey anak-anak, muka surat 47. Kesan rasuah dan kebaikan menjauhinya. Okey, Masya Allah, sungguh dahsyat kesan rasuah pada diri, masyarakat dan negara. Oleh itu, kita mesti menjauhi rasuah. Antara kebaikannya ialah masyarakat hidup bersatu padu. Yang kedua, sesuatu organisasi akan stabil. Yang ketiga,
ekonomi, politik dan sosial sebuah negara dapat dikukuhkan. Dan yang keempat, jauh daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Okey anak-anak, muka surat 48. Pengajaran daripada hadis. Okey, murid-murid, apakah pengajaran yang dapat kita ambil daripada hadis larangan melakukan rasuah? Kita hendaklah menjauhi rasuah kerana Islam melarang kita memberi dan menerima rasuah. Rasuah merupakan perbuatan yang sangat keji dan berdosa. Okey anak-anak, muka surat 48. Pengajaran daripada hadis. Okey, lihat nombor 3 ya. Mereka yang terjebak dengan rasuah akan mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala dan balasan yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh mereka, ustazah. Dan yang keempat, rasuah boleh menyebabkan sesebuah negara mundur dan kucar-kacir. Oleh itu, setiap individu yang diberikan amanah dan tanggungjawab dalam sesuatu organisasi mestilah melakukannya dengan penuh komitmen dan menjauhi rasuah. Okey, anak-anak, muka surat 48. Pengajaran daripada hadis. Yang kelima. Bagus murid-murid, apa yang penting kita jadikan Islam sebagai cara hidup kita ya. Ini termasuklah mencari rezeki dan meraih kejayaan. Okey, sebagai rumusan, rasuah ialah perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita jauhi kerana kesannya sangat buruk kepada individu, masyarakat dan negara. Okey anak-anak, segmen uji minda. Berdasarkan situasi di bawah, fikir dan beri pendapat kamu. Okey, lihat ada 4 orang. Okey, ada seorang yang bercakap ya. Kalau kamu semua undi saya menjadi ketua pengawas, saya akan belanja kamu semua makan seminggu. Wah, bagus betul. Baiklah, kami akan undi kamu. Okey anak-anak, berdasarkan situasi ini, fikir dan beri pendapat kamu berdasarkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Terima kasih. Selamat menjawab.